Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, ayat 16 dan 17. Kita masih lagi di bawah surah Al-A'la. Surah Al-A'la maksud dia yang maha tinggi. Al-A'la, Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita tengok ayat 16, tafsir ayat 16 dan 17. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulubi fid darain. Kata pengarang, selepas daripada itu Allah mencela orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia dan mengabaikan urusan akhirat. Maksudnya dia Allah mencela orang yang utamakan dunia lebih daripada akhirat. Ayat dia bunyi bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka melebihkan dengan kehidupan dunia. Firman Allah, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah yang lebih baik dan kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal. Baik, maksudnya kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kamu sebelum ini. Bahkan kamu semua lebih mementingkan kelazatan dunia yang akan musnah, sedangkan nikmat akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pahala Allah di negeri akhirat itu lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang akan binasa, dan akhirat itu lebih mulia dan kekal. Dunia ni hebat lagu mana pun, hujung dia binasa tuan-tuan. Mana mungkin seorang yang berakal mengutamakan apa yang akan binasa daripada apa yang lebih kekal, dan tidak mengambil berat soal hari yang lebih kekal. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dalam dululah, lama dah, ada satu syair tentang dunia kan. Tengok keliling kita ni tuan-tuan, orang yang sibuk dengan dunia. Saya masa tengok YouTube beberapa hari lepas, tengok di luar negara, dia buat apa, exhume, dia panggil exhume. Exhume ni maksud dia kubur lama pindah ke kubur lain. Rupanya tempat lain buat, terutamanya yang bukan Islam, non-Muslim. Sebab kubur mereka ni kena bayar bulan-bulan, pasal tanah mahal. Di Filipina ke, di mana-mana ke, di Afrika ke. Jadi ada tanah tu, tanah yang macam tepi jalan lah, tanah yang mewah lah. Jadi mayat ni dia kena bayar, ahli waris kena bayar dia untuk tiap-tiap tahun kena bayar. Tiap-tiap tahun. Kalau tak bayar memang kena keluar. Macam tu. Jadi banyak keluarga untuk mula-mula mati ni dia berpilih. Yang tu saya tengok di Filipina. Tapi bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Jadi dah 18 tahun dah depa pun tak bayar, depa gali balik. Kena pergi letak kat lain lah. Jadi saya tengok bila dia gali balik, tapi memang depa rakam, banyak yang depa rakam. Tengok bagaimana mayat dalam tu. Yang saya tengok tu bukan Islam lah. Gali balik, buka keranda, pecah keranda, tengok mayat yang dah 18 tahun, ada yang dah 20 tahun. Terkenang diri kita tuan-tuan. Terkenang diri, pasal kita pun akan pergi ke situ tuan-tuan. Saya akan ke situ, tuan-tuan pun akan ke situ. Tengok macam mana dia pun buat keluar mayat tuan-tuan. Allah, kesian tuan-tuan. Tak ada apa. Tak ada apa. Kita ni hebat lagu mana pun, kaya lagu mana pun, bila mati habis semua tuan-tuan. Sebab tu kita kena bersyukur selagi mana boleh buka mata tuan-tuan. Pagi-pagi bangun jaga, syukur.
Saya ni umur baru 30-an. Ramai kawan matilah tuan-tuan. Ada seorang kawan saya baru pergi meninggal. Dia lepas cucuk apa? Covid. Dia sihat. Bisnes berjaya tuan-tuan, buat perubatan Islam. Dia perubatan Islam ni kalau jadi syok tuan-tuan, orang ramai kan. Jadi alah tuan-tuan tu pergi Bagan Serai. Tuan-tuan perasan tak? Yang dia tulis tip Nabawi tu. Perasan tak? Kat tepi kedai lesung, gunting rambut, tip Nabawi tu. Tu saya punya kawan lah. Atur pada saya 3 tahun kot. Tapi memang saya kawan dengan dia dulu kat sekolah. Baik budak dia. Lepas dia cucuk Covid, kuman merebak ke buah pinggang dia, ke paru-paru dia. Habis ke seluruh daripada sihat walafiat ni. Wallahu alam, boleh jadi apa? Yang dia dapat tu boleh jadi yang expired, wallahu alam. Boleh jadi vaksin kan. Boleh jadi vaksin tu dah expired. Boleh jadi vaksin nasib dia tak baik lah. Vaksin yang dia dapat tu dah rosak. Sebab dalam vaksin tu dia memang ada macam organisme tu kecil tu, nak lawan kuman kan. Yang dilemahkan, bakteria yang dilemahkan dan sebagainya. Kalau dah rosak habis lah tuan-tuan. Lepas dia cucuk, merebak habis, sihat-sihat mati. Tersedang berada di kemuncak perniagaan tuan-tuan. Tapi bila sampai mati nak buat lagu mana tuan-tuan? Saya tengok itu seorang kawan saya, seorang rosak buah pinggang, meninggal tuan-tuan. Kalau mati je tuan-tuan, semua nikmat hilang. Ya. Mata kita pun dimakan tanah, telinga dimakan tanah, buah pinggang dimakan tanah, jantung dimakan tanah. Habis semua tuan-tuan. Harta bagi kat orang, habis. Kita kadang-kadang hidup kat dunia, hilang sikit harta, kita kecewa. Betul tak? Ada orang kat dunia, dia kena kecil manis potong kaki 3 bulan, sedih. Ada? Dia tak tahu kalau dia mati habis semua. Sebab tu antara nikmat yang kita tak nampak adalah kita masih lagi boleh buka mata. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu dunia. Saya pernah sebut kat tuan-tuan tentang dunia. Tuan-tuan tengok keliling kita. Satu syair disebut ara talibat dunya wa in tala umruh. Aku melihat orang yang mencari dunia. Orang yang jadikan kat dunia ni kerja dia cari dunia sekalipun umur dia panjang, kerja dia cari dunia. Wa nala minal sururi wa an'ama. Wa nala minad dunya sururan wa an'ama. Dan waktu dia cari dunia ni, segala jenis kemewahan dia dapat. Dapat kereta mewah, badan sihat, kaya, dapat pangkat yang tinggi. Tengok macam Firaun kan, mana pernah sakit. Ada kuasa yang tinggi, kaya, hebat. Kata syair ni, aku tengok orang yang cari dunia sekalipun wa intala umruh, sekalipun umur dia panjang, dia dapat banyak nikmat. Macam apa? Kabanin bana bunyanahu fa aqamah. Seperti orang yang bina rumah. Orang cari dunia ni macam bina rumah. Falam mastawa ma bana tahaddama. Tengah dia bina-bina rumah ni, cantik-cantik ni, besar-besar ni, tiba-tiba rumah yang dibina tu runtuh. Tiba-tiba runtuh. Macam kita tengah berada di kemuncak kejayaan ni, isteri mungkin ada 3, 4, harta ada banyak, anak berjaya, ada pangkat, tiba-tiba mati tuan-tuan. Rumah dah terseram indah dah, tiba-tiba runtuh. Kemudian kata penyair ni, ala innamad dunya ka ahlamin naimin. Makna dia bang, ketahuilah bahawasanya dunia ini seperti mimpi orang yang mimpi. Dunia seperti mimpi orang-orang yang bermimpi. Wa ma khairu 'aishin la yakunu bidaim. Tidak ada kebaikan pada sesuatu yang tidak kekal. Semua tak kekal tuan-tuan. Macam saya tengok mayat itulah. Tuan-tuan pergi YouTube, tuan-tuan tengok. Kita kena tengok tuan-tuan. Tidak kesedaran tu dia kurang sikit tuan-tuan. Ni Quran banyak. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalan dan perhatikan bagaimana kesan akibat orang yang melawan, mendustakan ayat-ayat Allah. Bila kita tengok, kita ada kesedaran. Macam imam dah biasa gali kubur, biasa dah tuan-tuan. Duk terkena kubur lain, betul tak? Kita yang jarang ni tuan-tuan. Tengok macam mana dia bawa pulak mayat yang lama-lama pindah ke lain. Tak ada apa tuan-tuan. Kita punya ikut mayat ni 3, 2 balik, betul tak? Yang ikut mayat 3 kan. Harta,
keluarga, amalan. Kalau kita kaya tu kan, yang hantar mayat kita bawa Velfire, bawa Porsche Cayenne, Lamborghini, Ferrari, mai pergi kubur. Kita tengok penuh kemewahan dan kemegahan. Tapi kereta tunggu balik. Ahli keluarga sayang lagu mana pun tak tidur atas kubur tuan-tuan. Suami sayang lagu mana pun bini dia tak berani kot nak tidur atas kubur. Tak berani, tak ada. Ada kes lagi tidur atas kubur. Belum lagi. Yang saya pernah tengok, kucing ada kucing. Dia sayang tuan dia kan. Tiap-tiap hari tidur kat kubur. Meninggal dah pun kucing tu. 2 tahun. Selama 2 tahun tiap-tiap hari duduk atas kubur tuan dia. Kat Kelantan. Jadi tuan-tuan, kenapa dia sebut dunia ni macam mimpi tuan-tuan? Dunia ni macam mimpi. Kemudian sambung dia kata apa? Ta'mal idza ma nilta bil amsi laddah. Kata penyair ni, cuba perhatikan nikmat-nikmat yang lepas. Semalam, bulan lepas, minggu lepas, kita pergi Korea, kita pergi Mekah umrah, kita pergi berjalan ke Marian Highland, kita pergi jalan rumah anak, kita pergi berjalan ke Sabah Sarawak. Saya tengok ada orang tua, adalah friend saya kenal dia, rajin berjalan keliling dunia, berjalan update saja kat Facebook. Semangat tuan, seronok berjalan tuan-tuan, seronok berjalan kan. Sebeda hal lepas-lepas yang kita dapat ni lah. Ataupun kita makan makanan yang kita suka, nasi Arab ke, nasi ambeng ke, apa benda yang kita makan yang kita suka yang semalam. Wa afnaitaha habiyah. Betul tak? Tinggal kat mana tuan-tuan? Dalam ni. Betul tak? Yang hak lepas dalam ni, memori. Itu pun banyak yang kita lupa. Kita boleh kenangkan sahaja. Semalam makan nasi Arab sedap. Kita kenangkan. Dulu pergi apa? Mekah makan kat restoran Feldaus sedap. Dia ada memori kita macam mimpi. Masa kita mimpi, kita seronok. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tak mimpi dapat duit? Kita pernah. Orang bagi duit banyak kan. Kita punya seronok tuan-tuan. Bila kita jaga lah mimpi rupanya. Kita ingatkan betul. Tuan-tuan, sama yang lepas. Yang kita makan kita dah buang. Betul tak? Baju kita yang lama-lama, yang baru-baru dulu, sekarang dah lama. Kereta yang kita beli dulu orang pandang baru, kemudian dah lama orang pun tak pandang. Tuan-tuan, dunia. Saya ingat pak saya cerita di motor Honda Honda C70. C70 dulu mula-mula keluar lama dah tahun 80-an ke, awal 80-an kot. 70-an macam tu lah. Pak saya orang kampung yang pertama beli. Allah, satu kampung main naik. Lah ni bersibuk tuan-tuan. Satu kampung teruja tuan-tuan. Orang tak pandang lah. Yang ni paling cepat. Handset, betul tak? Beli dalam berapa bulan ya, orang tak pandang lah betul. Betul tak? Tuan-tuan pakai iPhone. Dulu iPhone 1, 2 harga punya mahal. Dah keluar iPhone 3 Pro Max apa semua, Pro Max ni. Orang tak tengok dah tuan-tuan, yang lain. Dunia tuan-tuan. Kalau kita cantik tuan-tuan, selang batan umur 50, 60, payahlah tuan-tuan. Orang lain pula mai. Kita dah makin tua. Sebab tu dalam Quran sebut, kita ni kena ada kesedaran sebelum umur 40. Kira umur 40 tu kena betul lah. Sebelum tu memanglah ada otak macam mungkin orang muda lagi tuan-tuan, foya-foya. Kalau dah umur 40 ni berubah lah. Baik tuan-tuan. Kemudian Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, Nabi SAW bersabda, ad-dunya darun man la daralah wa malun man la malah wa laha yajma'u man la aqlalah. Dunia adalah rumah bagi orang yang tiada rumah. Sebab apa? Sekejap ya tuan-tuan. Kita ada rumah, kita akan mati, habis bagi kat orang tuan-tuan. Yang malangnya dah meninggal, adik-beradik pula bergaduh. Betul tak? Kesian ayah dalam kubur, adik-beradik bergaduh tuan-tuan. Dan harta bagi orang yang tidak ada harta. Tuan-tuan, ada berbilion-bilion pun, banyak mana harta pun, sekali orang lain punya tuan-tuan. Dan orang yang tidak berakal asyik mengumpul harta kerana dunia. Orang yang tak ada akal sibuk dengan mengumpul harta dunia. Tuan-tuan, pasal apa orang cari dunia tuan-tuan? Walaupun kita tahu, betul tak? Kita tahu. Tapi kenapa orang sibuk cari dunia tuan-tuan? Kalau cari yang jalan halal tak apa, betul tak? Ada sahabat Nabi yang kaya. Sahabat Nabi yang paling kaya Abdul Rahman bin Auf. Yang kedua Sayyidina Osman, kaya. Banyak bantuan untuk Islam.
Kaya sungguh tuan-tuan. Ada sahabat Nabi yang tak kaya, ada ulama yang kaya. Imam Ali bin Anas kaya, Imam Hanafi kaya, Imam Abu Hanifah kaya. Tapi dua imam mazhab miskin, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i miskin. Tuan-tuan baca hidup dia, miskin dan sangat zuhud. Imam Ahmad kasut kat kaki tu 18 tahun, koyak jahit 18 tahun. Tapi Imam Malik kasut dia ada banyak, lain tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, pasal ada orang kaya, ada orang tak kaya. Abu Hasan Asy-Syadzili terkenal dengan ulama sufi kan. Tak dekat Syadzuliyah, terkenal di Al-Azhar. Kaya tuan-tuan, harta banyak. Tapi macam mana tuan-tuan? Harta boleh kita cari tuan-tuan, tapi jangan jadikan dia di dalam hati kita. Harta boleh cari, banyak harta, dan kita guna untuk keperluan dunia kita, dan lebih banyak kita guna untuk akhirat. Dia jangan cari dunia sampai semayang muntah tuan-tuan, sampai tanggungjawab kita pun terlepas. Hati kita ni fikir dunia tuan-tuan. Ini benda yang silap. Sekalipun kita ustaz, sekalipun kita mengajak mana-mana, kalau hati duduk dalam hati, dunia duduk dalam hati, itu tak elok. Boleh tengok dunia hidup dalam hati macam mana. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, zuhud tak zuhud ni. Kita beli kereta, baru beli, anak bawa masuk parit. Masa tu nak tahu zuhud tak zuhud. Baru beli handset, nak ambil semayang, handset terjun dalam kolah tuan-tuan. Baru beli terjun dalam kolah. Masa tu nak tahu zuhud tak zuhud. Baru beli motor Y16, anak bawa, dia up. Betul tak? Terbalik ke belakang tuan-tuan. Habis motor Y16 kita tuan-tuan. Masa tu nak tahu zuhud tak zuhud. Zuhud ni maksud dia dunia tu ada dalam hati ke tak ada. Dunia kalau tak ada dalam hati, senang nak infak harta. Betul tak? Harta ni senang macam ayam. Ustaz Harundin kan kaya, tuan-tuan tahu Ustaz Harundin kaya, meninggal di Amerika kan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan yang dia pergi berubat tu. Pergi berubat di Bangi, satu businessman, isteri dia sakit, Ustaz Harundin berubat. Lepas berubat sembuh, dia bagi sampul kat Ustaz Harundin. Ni orang hartawan, orang businessman. Tak apa, balik tu Ustaz Harundin buka sampul, 1 juta tuan-tuan. 1 juta. Banyak tuan-tuan. Saya pun duk harap bila lah masjid boleh bagi macam tu. Senyum sampai ke telinga tuan-tuan. Lawak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, 1 juta. Bila Ustaz Harundin tengok, cek tu 1 juta. Ustaz Harundin teringat ada satu masjid di Langkawi memerlukan 1 juta. Masih memerlukan 1 juta untuk siapkan. Maka Ustaz Harundin bagi semua tuan-tuan. Kita kalau dapat 1 juta, nak buat pula zakat 25,000 pun fikir, banyak 25,000 ni. Sebab tu orang tuan-tuan lagi kaya kadang-kadang, bukan semua orang, sebahagian orang lah, lagi kaya kadang-kadang dia jadi lagi kedekut lah sikit. Bukan semua tuan-tuan banyak ada orang kaya pemurah ramai saya jumpa. Tapi ada orang kaya kadang-kadang dia lagi kaya, dia agak kedekut tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dapat duit 20,000, tak banyak zakat, betul tak? Baru 500. Ya, 500. 20,000. 50,000, 500 tak apa. Betul tak? Kalau 100,000 baru 2,500. Tapi dapat 1 juta 25,000. Ini keliling dunia boleh ni. Betul tak? Kita fikir, mula kita fikir nilai dia dah. Kita tak fikir nilai yang kita dapat 1 juta. Tapi kita fikir apa? Kita fikir nilai yang kita nak buat keluar. Padahal kita dapat tu punya banyak tuan-tuan. Kalau dapat 2 juta nak buat keluar 50,000. Tu dia fikir panjang. Baik, jadi tuan-tuan, dapat duit tu bagi semua kat masjid. Bagi semua. Kita tuan-tuan kalau daripada 1 juta kita dapat, kita boleh bagi 200,000 ni, kira macam besar amat lah, betul tak kan? Kita rasa syok lah, betul tak? Tak ada dah orang boleh sedekah macam aku kot. Boleh jadilah kadang-kadang terfikir. Ataupun kita boleh bagi separuh ke, daripada 1 juta separuh bagi kat masjid. Kita rasa macam okey lah tu, syok lah kita tuan-tuan. Ustaz Harundin bagi semua. Semua bagi. Bila masjid tu siap, dia pun panggil nak rasmi orang yang penerima terbesar. Ni masjid di Langkawi tuan-tuan. Yang cerita ni pun lepas Ustaz Harundin meninggal baru tahu. Orang yang dia ikut Ustaz Harundin ni, PA dia beritahu. Tidak, kita tak tahu. Punya sembunyinya tuan-tuan. Nak kata bagi ni, nak orang puji pun tak ada. Tak mau orang puji, siapa pun tak tahu. Dah mati baru PA dia cerita. Kemudian tuan-tuan,
Saya dapat tahu cerita ni pun lepas meninggal. Orang yang duk ikut Ustaz Rundin yang cerita. Viral tuan-tuan kan, cerita di Facebook, di WhatsApp, semua orang baca lah. Jadi tuan-tuan, bila hari rasmi tu, dia berpanggil orang yang paling banyak derma Ustaz Rundin. Ustaz Rundin ni tawaduk tuan-tuan. Masa dia nak pergi Langkawi tu, masjid tu, dia bawa lelaki yang bagi dia duit tu. Lelaki tu lah yang bagi 1 juta tu kan. Dia bawa. Bila Ustaz Rundin cakap, tuan-tuan semua berterima kasih lah dengan lelaki ni, dia yang bagi. Padahal lelaki tu bagi kat Ustaz Rundin. Tapi punya tawaduk, tak mau orang puji dia. Betul lah dia sebut secara majaznya. Itu secara majaz lah. Maksud dia sebelum disebabkan dia bagi aku lah, aku bagi kat hamba, tidak aku pun tak ada nak bagi. Tapi tak ada lah dia nak cakap tuan-tuan kita ni, dia tak ada dah nak sebut kat dia. Dia sebut kat kawan tu. Terkejut kawan tu, sebab kawan tu tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Main-main tiba-tiba seorang kata terima kasih lah pada dia yang telah bagi 1 juta. Tuan-tuan tahu tu, dia meninggal baru kita tahu. Inilah orangnya apa? Mantum fiq apa? Yaminu. Yang mana tangan kiri tak tahu tangan kanan bagi apa. Punya zuhud, punya tawaduk tuan-tuan. Punya ikhlas. Alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Orang yang sedekah, sama ada orang tengok ke orang tak tengok, dia sedekah. Ikhlas. Bil laili wan nahar, siang malam. Ini ikhlas tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Itu orang yang tak jadikan dunia dalam hati tuan-tuan. Dunia tak ada dalam hati. Zuhud tuan-tuan. Kenapa orang sibuk dunia tuan-tuan sampai buat benda haram? Saya lupa. Sebab dunia ni memang syok tuan-tuan. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ni dia manis dan hijau. Apa manis dan hijau? Manis ni orang suka tuan-tuan. Betul tak? Kita orang Melayu lagi tuan-tuan suka manis. Betul tak? Manis. Sampai tuan-tuan kalau jumpa orang Arab ke, orang yang bukan Malaysia, dia pun akan pelik tengok orang Malaysia masak ayam, masak daging, perak, buh gula tuan-tuan. Dia pun memang tak dapat terima tuan-tuan. Tuan tanya orang Arab ke, orang Eropah ke, tengok orang Melayu masak daging, dia pun pelik tuan-tuan. Dah ada daging buh gula, kita perak kan buh gula tuan-tuan. Dia pun mana bubuh? Dia pun buh garam ya. Buh garam adalah buh lada ke apa ke, tak buh gula tuan-tuan. Kita gula saja tuan-tuan, semua benda gula tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, manis, orang suka manis. Khadirah ni hijau. Hijau ni maksud dia apa? Orang tengok syok. Walaupun kita tak perlu tuan-tuan. Itu sifat dunia tuan-tuan, sebagai ujian bagi kita tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah ada kereta, dah ada rumah, lengkap dah semua, makan gaji pun cukup. Tiba-tiba kawan tuan-tuan apa? Bawa kereta tunjuk kat tuan-tuan, dia beli apa? Alphard baru contohnya. Alphard baru, hak baru hak baru, hak paling baru, harga ada 200 300 tuan-tuan. Dia main rumah kita. Kita tengok pun mungkin kita pun akan apa? Teruja kan? Syok. Saya balik kuliah mana, saya tengok depan rumah imam ada kereta Peugeot. Imamnya ke? Oh, yang imam. Tengok sakan juga Imam Nazir ni. Lawa Peugeot tu, mahal tu. Saya tengok lawa lah Peugeot tu. Peugeot ni antara kereta yang paling sedap naik kat dunia ni. Dalam banyak kereta Peugeot sedap bawa. Betul, imam pernah bawa? Pernah bawa kereta tu? Oh, Swiss banyak sangat tu. Saya takut tekan silap terbang ke apa. Tapi memang kereta tu nampak canggih lah tuan-tuan. Jenis apa tu Peugeot tu apa? Jenis model apa Peugeot tu? Tapi kita tengok pun syok tuan-tuan. Saya mula-mula tengok Peugeot tu lama dah, mula-mula keluar. Saya pergi Cameron Highland, saya duduk tengok ada banyak kat Cameron Highland tuan-tuan. Teruja lah kita tengok. Kereta macam apa, sukan tu kan, SUV. Baik, jadi tuan-tuan, dunia tuan-tuan, tengok syok. Kita rumah okey dah, jiran renovate tu tak? Betul tak? Jiran renovate, dia tukar atap genting ke, dia renovate buat kolam renang ke apa ke. Kita tengok teruja tuan-tuan, walaupun kita rasa kita tak perlu. Betul tak tuan-tuan? Bumbung kan? Kan ada bumbung yang luruh tu kan, bumbung zeng. Ada orang tengok tak cantik, tak lawa, dia tukar yang macam apa? Genting tu, Eurol. Mahal tu Eurol tu. Sebab Eurol tu bila kita nak pasang, dia kena pakai tulang dia lagi banyak berbanding dengan hak luruh tu. Baik, jadi tuan-tuan ada orang pasal yang tu pun tukar pasal apa? Mahal. Lagi cantik Eurol tu daripada jauh nampak macam genting, betul tak? Padahal bukan genting pun, daripada jauh nampak macam genting. Ada orang sanggup habis duit puluh ribu semata-mata nak tukar. Pasal apa? Dunia ni syok. Tak boleh nafi tuan-tuan, orang tengok syok dunia ni.
Baik, tapi Nabi sebut dunia ni bagi orang yang tak ada rumah dan tidak ada harta. Pasal ini semua akan tinggal, tuan-tuan. Dan ahli-ahli orang yang tidak berakal saja sibuk mengumpulkan dunia. Dalam hadis Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Abi Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi SAW bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah, fa athiru ma yabqa ala ma yafna." Ni hadis ni terkenal dalam kitab-kitab tasawuf. Tuan-tuan buka kitab tasawuf, hadis ni selalunya ada lah, tuan-tuan. Dalam Ihya Ulumuddin ke, dalam Minhajul Qasidin ke, Minhajul Abidin, hadis ni ada. Makna dia apa? Siapa yang kasihkan dunia akan memberi mudarat kepada akhiratnya. Makna dia apa? Dia kasih dunia lebih pada akhirat. Jadi dalam hidup dia, dia akan utamakan dunia lebih pada akhirat. Kalau nak sedekah tu, silap nak sedekah pun segan. Dia nak sedekah pun segan. Ataupun kalau sedekah pun dia bagi sikit je, tuan-tuan. Pasal apa? Sayang dunia lebih pada akhirat. Kemudian, siapa yang kasihkan akhirat akan beri mudarat pada dunianya. Kalau dia kaya tapi dia lebih kasih pada akhirat, maka banyak dunia dia belanjakan di jalan Allah. Ada harta pergi belanjakan di jalan Allah, ada harta belanjakan di jalan Allah, tuan-tuan. Seolah-olah bagi mudarat lah dalam pandangan manusia, sebab harta dia habis di jalan Allah. Baik, kemudian maka hendaklah kamu semua pentingkan apa yang lebih kekal dari apa yang akan musnah. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Dunia akan binasa, akhirat akan kekal. Utamakan akhirat, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan, video-video orang, tuan-tuan type je di internet tu, assume, tuan-tuan tengok bagaimana orang keluarkan orang yang dah mati. Peringatan, tuan-tuan, untuk kita. Hujungnya kita jadi macam tu juga, tuan-tuan. Biasanya manusia ni mati reput lah, tuan-tuan. Mungkinlah ada yang tak reput, ada orang lah, tuan-tuan, yang tak reput tu sebagai karamah, tapi biasanya reput lah, tuan-tuan. Betul tak? Biasanya reput. Betul tak? Imam jumpa biasanya tulang lah, habis lah. Biasanya begitulah, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Manusia macam kita makan lah. Kita makan sedap, nanti kita buang tak elok lah. Betul tak, tuan-tuan? Manusia begitu. Potong kaki kan, kena kecil manis, potong, tuan-tuan tak tanam, busuk. Betul tak? Benda dunia begitu, tuan-tuan. Dunia ini binasa, tuan-tuan. Semua benda binasa. Jaranglah, tuan-tuan, kita jumpa orang meninggal dia masih ada, bukan tak ada, ada. Macam Imam Ibn Salah. Imam Ibn Salah ni ulama mustalah hadis, meninggal 800 tahun. Nak buat jalan gali kubur dia 800 tahun. Gali-gali tengok macam mana dia tanam dia, ada lagi. Tapi orang lagu ni biasanya dia ilmu dia tu. Imam Ibn Salah ni imam besar dalam ilmu mustalah hadis. Jadi ilmu dia hidup. Bila hidup, tuan-tuan, hiduplah jenazah dia. Karamah kan, pahala sampai pada dia. Baik, tuan-tuan. Tapi biasanya, tuan-tuan, kita reputlah semua, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang orang duk kalut apa, Tengmo Thailand tu. Saya tak kenal pun, ramai sangat orang update, saya pun jadi kenal. Ada artis Thailand tu, Tengmo. Imam pun tahu tu. Tengok nama penuh lagi tu, Tengmo Nida. Kita bukan nak tahu, tapi di Facebook duk lalu. Saya pun heran, dia ni main mana Tengmo Nida ni, saya tak pernah kenal dia. Umur 36 ke 38, 37 mati, tuan-tuan. Ada yang kata kena bunuh, ada yang kata jatuh, tak tahulah. Tapi orang punya banyak detektif di Malaysia ni, tuan-tuan. Punya banyak YouTuber duk cerita pasal Tengmo ni. Walaupun polis Thailand dah kata mati ni kemalangan, tapi ada yang lagi pakar lah, saya tak tahulah. Boleh jadi betul kot, saya tak tahulah dia kena bunuh ke tak kena bunuh. Ada yang siap buat apa, panggil apa, roh Tengmo. Panggil roh Tengmo, ada video dia. Roh Tengmo masuk dalam badan rasuk. Dia bagi tahu. Dia mengaku ni kepercayaan macam Thailand punya lah. Roh masuk dan bagi tahu mayat dia berada di bawah jambatan. Mayat dia bawah di jambatan. Dia percari jumpa. Betul ya roh dia masuk. Ada orang kadang-kadang percaya, tuan-tuan. Nanti dulu, roh mana boleh masuk, tuan-tuan? Roh tak boleh masuk. Habis tu macam mana jadi betul? Sebelum jumpa Tengmo tu, mereka buat ritual kan. Malah macam geng-geng black metal lah yang main duit dengan darah tu. Dia panggil apa, spirit, main spirit tu kan, panggil roh orang yang dah mati. Bukan benda pelik. Ada orang pelik tu, saya tengok banyak orang percaya kan. Mereka share video tu, dia buat ritual tu, roh Tengmo masuk dalam badan orang. Macam ni lah kita menurun kan, ada roh masuk. Dan dia bagi tahu betul. Dia percari bawah jambatan, tengok mayat dia jumpa bawah jambatan.
Tengmu. Jadi tuan-tuan, bukan roh dia. Sebab di Mesir tu pernah jadi kan, pada geng-geng tarekat. Geng-geng tarekat ni kat Mesir tarekat banyak tuan-tuan. Ada yang betul, yang hak pening-pening pun banyak juga lah tuan-tuan, yang merapu lah tuan-tuan. Ada satu tarekat ni, dia dakwah, syekh dia dah mati, syekh tarekat dia dah mati. Tapi ada satu waktu dia buat program, syekh dia mai balik. Cerita ni masyhur, masuk dalam buku-buku perubatan Islam. Jadi masa mereka berzikir waktu malam, tengah berzikir ni dalam gelap, berzikir, syekh mereka datang balik. Tapi tak nampak suara dia. Dia bagi tazkirah, syekh bagi tazkirah. Malah mereka nak pastikan syekh ni betul tak betul. Dia bertanya rahsia-rahsia syekh, simpan harta kat mana, apa rahsia yang syekh tu sembunyi orang lain tak tahu. Dia bertanya. Dan suara ni bagi tahu betul. Aku ada simpan harta kat sini sekian. Orang tahu semua tuan-tuan. Maka anak murid dia pun teruja, nampak syekh kami. Walaupun dah mati, kami berzikir, dia boleh mai bagi kuliah lagi tuan-tuan. Maka banggalah geng-geng tarekat tu. Syekh depa, geng tarekat ni dia bangga dengan syekh tuan-tuan. Saya tak kata semua tarekat, ada yang okey je. Ada yang okey. Ni tarekat-tarekat yang pening lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila dia dakwa macam tu, jadi hebat dah kan. Syekh hidup balik, boleh mai mengajak tapi tak dengar. Dia kata roh dia kata, dia anggap itu roh syekh datang mengajak. Kita dalam Islam mana ada roh dia alam barzah. Barzah tu maksud dia tembok tuan-tuan. Mana dia boleh tembus tembok mai kat dunia, kecuali mimpi tak apa. Tuan-tuan boleh mimpi jumpa orang mati, orang tuan-tuan boleh jumpa dia di mana-mana, di dalam syurga ke neraka, kena seksa ke. Mimpi orang yang mati tu boleh, sebab mimpi roh kita keluar, dia menerawang, boleh masuk ke alam barzah tuan-tuan dengan izin Allah. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa dia, seorang ustaz perubatan Islam, tak silap saya, Syekh Abdul Wahid Salam Bali, Mesir tu kenal sebut Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni terkenal. Malah katanya jin seluruh dunia ni sangat takut dengan dia. Sangat takut dengan Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Dia duduk di Mesir. Tapi orang dia soleh lah. Saya tanya kawan saya, macam mana boleh kata jin takut? Ustaz Abdul Somad pun sebut, Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia, dia pun sebut benda yang sama. Jin takut dengan dia, sangat takut. Seluruh dunia jin takut dengan dia. Jin kenal dia, takut dengan dia. Saya tanya Ustaz Jo, tentang kenal ke Ustaz Jo Bagan Serai, dia perubatan Islam lah. Saya tanya anak murid kepada Ustaz Ismail Kamus. Saya tanya kat dia, betul ke jin takut dengan Syekh Abdul Wahid Salam Bali? Dia kata ya, memang takut. Saya kata macam mana boleh tahu? Waktu kami ruqyah, kalau sebut nama Syekh ni, jin takut. Jin sangat takut dengan Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Jadi Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni, ataupun anak murid dia lah, masuk dalam tarekat tu punya zikir lah. Zikir. Dengar sungguh suara tu. Syekh tu dengar suara tu, mai bagi kuliah tazkirah. Ketika ni lah Syekh perubatan Islam ni, dia baca ayat ruqyah. Baca ayat tu, nak tangkap jin tu lah. Baca ruqyah, baca. Jin tu tak boleh buat apa lah. Kena paku lah tuan-tuan, macam kena tangkap lah tuan-tuan. Bila baca ayat tu tak boleh buat apa. Kemudian Syekh tu tekan, hang cakap, hang siapa? Yang hak lain ni percaya habis, anak murid zikir semua bukan percaya. Hang siapa? Cakap betul-betul. Baru dia mengaku, aku ni adalah Qarin. Qarin tak mati. Saya ada Qarin, tuan-tuan ada Qarin. Qarin ni jin yang duduk dengan kita, syaitan. Apa beza jin dengan syaitan? Bila sebut syaitan, maksud dia jahat tuan-tuan. Jin lah. Tapi kalau jin tu sangat jahat, kita panggil dia syaitan. Boleh lah. Jin kalau jahat sangat, nama dia syaitan. Tapi samalah manusia, jin juga tuan-tuan. Jadi syaitan ni adalah jin yang sangat-sangat jahat. Jadi ada syaitan, jin yang sangat jahat dengan kita daripada kita lahir lagi. Kerja dia suruh kita buat jahat. Kecuali para nabi ya. Yang mana terutama Nabi Muhammad SAW kan sebut qala qarinuhu tu kan. Qarin Nabi Muhammad tak mampu untuk goda Nabi SAW. Dia masuk Islam tuan-tuan kerana kuatnya peribadi Nabi SAW. Kita tuan-tuan ada kerja dia suruh kita buat jahat. Baik, jadi kalau kita mati, Qarin tak mati.
Kita Qarin tu tak mati. Qarin tu hidup. Dia daripada geng jin-jin putih tuan-tuan. Bila kita mati, Qarin tu dia akan pergi duduk kat tempat-tempat kotor lah. Tempat sampah ke, jin kan suka tempat-tempat kotor. Bila main spirit tu panggil, bukan kita main, Qarin tu main. Qarin tu main. Nah, tuan-tuan tanya, Ustaz Tuhari dia pernah tengok. Ustaz Tuhari dia pernah cerita satu benda pelik lah dia tengok. Ada satu orang perempuan ni di Kedah, kena rasuk teruk, berubat merata tak selesai, hilang saja dia balik, hilang saja dia balik. Lalah dia pergi kat seorang ustaz ni perubatan Islam, mengaji di Pakistan. Jadi ustaz ni hebatlah perubatan Islam ni ustaz. Sebab tu saya ni kalau orang bagi suruh berubat, saya tak pandai tu kan nak berubat orang kena rasuk ni, bagi orang lain lah tuan-tuan. Tak ada ijazah tu ada satu, tapi saya tak profession situ sangat tuan-tuan, tak amalkan sangat lah tuan-tuan apa dia bacaan-bacaan yang kita dapat tu. Baik, jadi tuan-tuan, saya pernah kat kuliah dia pun panggil saya, Ustaz tolong saya orang tengah kuliah panggil jumpa jin. Saya bukan nak jumpa jin, so pergi lawan jin, ada orang kena rasuk teruk. Tak apalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ustaz ni berubat, nama dia Ustaz Adnan. Ustaz Adnan pandai berubat tuan-tuan. Orang lain berubat lama tak jadi, Ustaz Adnan ni berubat dapat, rupanya ada Qarin tuan-tuan. Qarin orang bunuh diri tuan-tuan. Bila sebut roh orang yang bunuh diri, bukan roh tuan, Qarin. Dan roh tu dia tak mau keluar daripada badan perempuan ni. Qarin ni tak mau. Qarin tuan-tuan, mana mati, betul tak? Qarin, kita baca Quran berzikir, dia cuma jadi lemah tuan-tuan, dia tak mati. Kan orang tengok jin orang kafir, Qarin orang kafir ni dia sihat. Pasal apa? Makan tak baca bismillah, betul tak? Jadi bila kita makan, syaitan tu makan, jadi kuat. Bila tengok Qarin orang Islam, lemah. Pasal apa? Kita berzikir, bila makan baca bismillah, dia tak dapat makan sekali, dia lemah, kurus tuan-tuan, tapi dia tak mati. Tuan-tuan berzikirlah lagu mana pun, Qarin dalam nak apa? Jampi bagi mati Qarin. Dia tak mati tuan-tuan. Qarin dia tak mati. Tuan-tuan jampi lagu mana pun dia tak mati. Itu yang kadang-kadang malam-malam kita nampak, semalam nampak macam bergerak, betul tak kan? Kita tengok bini kita dekat tandas, padahal tengok tidur. Jangan gelabah tuan-tuan, boleh jadi itu Qarin dia. Saya pernah je kat rumah saya tidur, bini saya nampak saya berjalan waktu malam, tengah malam. Dia gelabah tuan-tuan. Jangan gelabah. Kalau nampak, woi, panggil, woi, nak apa? Mesti tak cukup tanah lari tuan-tuan. Qarin tu. Dia Qarin tuan-tuan, dia berjalan. Semua ada Qarin. Saya ada Qarin, tuan-tuan ada Qarin. Jadi Ustaz Tuhri cerita bila Ustaz Adnan ni berubat tuan-tuan, pergi ke laut. Pasal katanya Qarin ni sebut masa berubat, jasad dia berada di laut. Jasad, dan orang yang bunuh diri ni bukan Islam, non Muslim. Jadi nak berubat lagu mana? Ni Ustaz Tuhri cerita, Ustaz Tuhri tengok sendiri depan mata dia. Pergi ke laut. Kaki budak perempuan tu mesti pijak dalam air laut. Pergi ke pantai, kaki duduk di air laut. Maka ustaz tu pun baca apa? Baca ruqyah. Baca. Tiba-tiba Ustaz Tuhri nampak ada satu bungkusan timbul daripada laut, datang daripada laut, dia bergerak ke budak tu. Kemudian jampi-jampi bungkusan tu pergi balik, tenggelam. Bungkusan tu bergerak tuan-tuan. Rupanya dalam bungkusan tu tulang rangka tu lah, tulang-tulang rangka dalam bungkusan plastik tu, tulang-tulang rangka yang apa, Qarin tu, si mati tu. Jadi bila berubat tu, dia pergi balik ke tulang dia tu lah. Kemudian dia masuk balik dalam laut. Sejak pada hari itu sembuh terus. Nak tunggu tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak berubat, kita mana tahu tuan-tuan. Orang yang ada pengalaman tahu. Baik. Jadi tuan-tuan, tengmu kita tengok. Kita tengok macam mana jenazah dia dulu dia share mula-mula. Kita tengok muka dia nampak macam ada rupa lah tuan-tuan. Tapi masa dia mati 2 hari je dalam ayak. Jatuh hari Khamis, Jumaat, Sabtu jumpa. Tuan-tuan sempat tengok muka dia. Setelah ni tak dapat dah, dia dah sensor lah. Mula-mula dulu banyak orang share muka dia tuan-tuan, sebagai peringatan lah tuan-tuan. Kita ingat kita mati pun macam tu lah tuan-tuan. Rupanya orang mati ni masa membusuk nanti, muka ni jadi hitam lah. Dia jadi nak busuk, bengkak jadi gelap. Tengok muka Tenmu tu yang dia share sebelum dia lah ni, dia sensor habis lah. Tarik temu keluar,
atas kapal dia berangkat, oh tengok muka Allahu Akbar, jauh bezalah tuan-tuan. Saya tak mau tengok tuan-tuan. Kita tak tahu apa cerita. Wajah dia masih dihidup 2 hari dalam ayang tuan-tuan. Berubah langit bumi lah tuan-tuan, dengan matanya nampak jelas terkeluar, dengan hitamnya tuan-tuan, dengan lidah terkeluarnya tuan-tuan. Allah, kita tengok tuan-tuan, apa yang kita bangga hari ni? Betul tak? Apa yang kita bangga? Habis macam tu ya tuan-tuan. Ini adalah hadis sebut ni. Dunia kepada apa? Dunia ni dunia bagi orang yang tak ada rumah, yang tidak ada harta, dan orang yang tak ada akal lah, sibuk dengan dunia tuan-tuan. Okey, dah habis. Akan datang kita pergi ayat yang ke-18, 19. 18, 19. Ramadan macam mana Imam? Ada kuliah subuh ke? Ada. Lepas tu malam tak ada. Buat 23 kot. Buat 23. 8, 23. Oh 8. Bagus-bagus tuan. Tak ada kot. Tak apa. Mana dia subuh macam biasa. Subuh macam biasa. InsyaAllah kita jumpa macam biasa lah subuh ni. Jadi cukup sekali tu, saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.